Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulmi Hanan bin Musarudin 054568. Nama dan kod khusus USK 31103, latihan ilmiah. Nama penyelia Encik Muhammad Rahim bin Arifin. Tajuk: Tahap kecerdasan emosi dan kepuasan kerja dalam kalangan penjawat awam di daerah Perak Tengah, Perak Darul Rizwan. Pengenalan. Pada zaman era globalisasi ini, kehidupan manusia penuh dengan cabaran dan persaingan maupun persaingan secara sihat ataupun tidak sihat. Oleh kerana itu, seseorang individu perlulah mempunyai kekuatan mental dan fizikal yang kuat dalam menghadapi segala cabaran dalam mengharungi saki-baki kehidupan. Yang kedua, begitu juga dengan alam pekerjaan. Dalam meniti arus kemodenan, peluang pekerjaan semakin sukar dan persaingan yang semakin sengit. Setiap pekerja dituntut oleh pihak majikan supaya sentiasa memberikan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas yang diterima. Penjawat awam juga dituntut untuk melaksanakan tugasnya yang diberi dengan penuh berhemah dan efisien. Namun, pengharapan ini akan bertukar menjadi tekanan kepada pekerja yang akhirnya mempengaruhi kepuasan kerja. Hal ini demikian kerana jika seseorang individu gagal dalam mengawal serta mengurus emosi, maka ia akan mencetuskan tekanan. Yang keempat, kecerdasan emosi ini amat penting kepada setiap pekerja dalam pelbagai bidang pekerjaan kerana dapat membantu mereka mengenali emosi serta mengawal mereka dengan baik ketika bekerja. Tujuan kajian. Selaras dengan penyertaan masalah yang telah dinyatakan di atas, maka kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengkaji prestasi kerja dan psikologi individu berkerjaya. Tujuan khusus bagi kajian ini adalah bagi mengenal pasti tahap kecerdasan emosi dan kepuasan kerja dalam kalangan penjawat awam di daerah Perak Tengah. Definisi istilah. Yang pertama, kecerdasan emosi. Definisi operasi kecerdasan emosi merujuk kepada kemampuan untuk memberi inspirasi kepada diri sendiri dan bertolak ansur dengan kekecewaan, mengawal dorongan jantung dan mengawal tekanan emosi sehingga tekanan tidak melemahkan kemampuan berfikir dan berempati. Di samping itu, kecerdasan emosi juga merangkumi kemampuan untuk menjalinkan hubungan dengan individu di persekitaran dan kebiasaan untuk mengenali perasaan orang lain. Yang kedua, kepuasan kerja. Dalam kajian ini, kepuasan kerja adalah satu perkara yang bersifat individual kerana setiap orang mempunyai tahap kepuasan kerja yang berbeza berdasarkan nilai-nilai yang ada pada setiap pekerja. Semakin banyak dimensi dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka, semakin tinggi tahap kepuasan kerja yang mereka peraih dalam usaha mencapai matlamat diri dan organisasi. Dalam kajian ini, kepuasan kerja akan diukur dengan menggunakan skala kepuasan kerja yang merangkumi faktor penyeliaan, komunikasi, gaji, prosedur operasi, rakan sekerja, penghargaan, tema rujukan, kenaikan pangkat dan faedah tambahan. Seterusnya, faktor mempengaruhi tahap kecerdasan emosi dan kepuasan kerja dalam kalangan penjawat awam. Yang pertama, aspek emosi dilihat salah satu potensi yang dimiliki oleh individu dalam mempengaruhi perilaku mereka setiap hari. Kesedaran emosi dilihat amat penting dalam diri individu untuk meningkatkan efikasi kendiri, untuk meningkatkan tahap produktiviti di tempat kerja. Kecerdasan emosi mempunyai hubungan yang amat signifikan dengan tekanan di tempat kerja. Yang kedua, aspek jantina. Berdasarkan kajian lepas, banyak memaparkan bahawa golongan wanita lebih mempunyai kecerdasan emosi yang positif berbanding lelaki. Tidak dapat dinafikan bahawa tekanan kerja dan sosial memberikan kesan yang negatif terhadap tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pekerja. Pegangan agama yakni dari segi rohani merupakan satu alternatif yang berupaya mengawal individu daripada melakukan pelbagai perilaku negatif. Kesan daripada kecerdasan emosi terhadap kepuasan kerja. Kecerdasan emosi merupakan satu faktor yang amat penting bagi meningkatkan kepuasan bekerja, khususnya dari aspek prestasi kerja yang meliputi komponen keyakinan diri, fleksibel, pengakalan, empati serta keupayaan untuk berurusan dengan orang lain. Kecerdasan emosi yang dimiliki oleh seseorang pekerja boleh menjadikan individu tersebut untuk sentiasa memberikan pelbagai komitmen yang lebih baik terhadap pekerjaannya berbanding daripada melakukan perkara lain yang bertentangan dengan skop tugas yang diberi kepadanya.
Kemudian, teori kecerdasan emosi Goleman. Kecerdasan emosi dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang individu untuk mengenali dan mengendalikan perasaan atau emosi yang dihadapi dengan baik, sama ada untuk diri sendiri ataupun ketika berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, kebiakan ahli dalam sesebuah bidang bukan merupakan faktor utama untuk menentukan kejayaan seseorang. Bahkan, kejayaan yang menentukan kejayaan seseorang adalah berpandukan kepada kecerdasan emosi yang dimiliki. Menurut Goleman, kecerdasan emosi terdiri daripada 5 komponen yang utama, yakni pengaturan diri, motivasi, keterampilan sosial, empati dan kesedaran diri. Seterusnya, reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan secara deskriptif dan reka bentuk kajian ini adalah jenis tinjauan. Kajian ini menggunakan kaedah yang berbentuk kuantitatif. Seterusnya, populasi dan sampel. Setelah populasi kajian ditetapkan, penyelidik akan mengkaji mengenai teknik persampelan dan kaedah penetapan saiz sampel yang bertetapan dengan tujuan kajian ini. Macmillan dan Shoemaker 1984 menyatakan bahawa sampel adalah kajian yang dijalankan yang mempunyai keterbilatan kumpulan subjek yang terdiri daripada individu yang dipilih daripada sekumpulan penjawat awam yang dikenali sebagai populasi. Populasi merupakan bilangan sampel kajian secara keseluruhan dalam sesuatu kajian yang dijalankan. Itu manakala sampel merupakan salah satu sumber utama untuk memperoleh data kajian dengan selari atau relevan. Bilangan responden yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 118 orang penjawat awam di sekitar daerah Perak Tengah, Perak Darul Rizwan. Kaedah persampelan. Persampelan merupakan satu kaedah bagi memilih sebilangan subjek daripada suatu populasi atau kelompok untuk dijadikan sebagai responden kajian ini. Persampelan merupakan salah satu aspek penting yang perlu ada dalam penyelidikan kerana penggunaan sampel yang tidak bersesuaian akan mengurangkan kepercayaan dan kesahihan kajian. Contoh, sampel penentuan saiz sampel Ritchie dan Morgan 1970 di bawah ya. Jika populasi adalah 150 orang, maka sampelnya akan menjadi 108 orang. Jika populasi di sekitar itu ada 170 orang, maka saiz sampel perlulah sekurang-kurangnya 118 orang responden. Seterusnya, proses kutipan data. Penganalisian data adalah dengan melibatkan pelbagai aktiviti seperti mengatur, memilih, menggabungkan dan menjadualkan semula hasil data yang telah dikumpulkan dalam kajian yang dijalankan secara tersusun. Pemprosesan data yang dilakukan adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang berguna dan faedah daripada data yang diperoleh. Setelah soal sidik dikutip dan dicatat, para penyelidik mula membuat analisis kajian ke atas data mentah yang diperoleh. Kemudian data mentah yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Bayesian Statistical Package for Science Social SPSS. Versi 14.0 bagi mengetahui kekerapan mean peratusan setiap item antara tahap kecerdasan dan kepuasan kerja dalam kalangan penjawat awam di Perak Tengah. Analisis deskriptif demografi kajian. Ada 5 soalan. Antaranya ialah taburan dan peratusan responden berdasarkan jantina. Lelaki 59 orang, perempuan 59 orang dan kedua-duanya 50%, 50%, total 100%, jumlah responden adalah 118. Seterusnya, taburan dan peratusan responden berdasarkan umur, 25 tahun ke bawah, 29 orang, kekerapan 24.6. Seterusnya, 26 hingga 30 tahun, 17 orang, 14.4 kekerapan. 31 hingga 49 tahun, 44 orang, 37.3 kekerapan. Atas 50 tahun, 28 orang, 23.7 kekerapan dan menjadikan 100% kekerapan. Total responden 118. Taburan dan peratusan responden berdasarkan bangsa. Yang pertama, kaum Melayu 93 orang, 78.8. Kaum Cina 15 orang, 12.7 kekerapan. India 10 orang, menjadikan 85% kekerapan. Total semua kekerapan adalah 118 orang responden. Analisis bahagian B. Analisa setiap item mengikut tahap kecerdasan emosi dalam kalangan penjawat awam di daerah Perak Tengah. Soalan yang pertama adalah
Saya sering nasihat menasihati di antara satu sama lain sesama rakan sekerja. Sangat tidak setuju 0%, tidak setuju adalah 1 orang responden 0.8%, tidak pasti 12 orang responden 10.2%, setuju 52 orang responden 44.1%, sangat setuju 53 orang 44.9% dan min 4.3%. Seterusnya, analisa bahagian C. Analisa setiap item mengikut tahap kepuasan kerja dalam kalangan penjawat awam di daerah Perak Tengah. Ada 10 soalan. Antara soalan dia yang pertama, kerja-kerja yang saya lakukan sekarang sangat menyeronokkan. Sangat setuju 0%, tidak setuju 1.7%, tidak pasti 13.6%, setuju 38.1%, sangat setuju 46.6% dan nilai min 4.3. Seterusnya, kesimpulan. Kesulitan dan permasalahan yang berkait rapat dengan tahap kecerdasan emosi dan kepuasan kerja dalam kalangan penjawat awam wajar diatasi sepenuhnya kerana penjawat awam adalah merupakan individu yang menjadi tonggak benteng pengurusan negara yang memberikan kepentingan terhadap pertumbuhan negara kita. Rawatan awal perlu diberikan kepada sebilangan penjawat awam yang mempunyai kesihatan mental pada tahap rendah dan sederhana agar dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti kerja mereka supaya menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.